السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت تعلما وتعليم وتذكرا وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, para asatidzah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, barisan ahli jawatan puasa surau, yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayahanda, bunda muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah al-arif billah fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, dan kepada almarhum al-alim al-alamah fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyaikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا به
أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia, taufik dan hidayahnya dapat lagi kita menyambung akan kuliah berkitab yang menghuraikan akan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Maka pada malam ini kita menyambung bab pada menyatakan ilmu yang bermanfaat. Kita menyambung pada muka surat yang ke-11, 4 baris daripada bawah, baris keempat daripada bawah kitab Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bi 700 darajah ma baina darajataini masiratu 500 am. Artinya bagi ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat mukminin dengan 700 pangkat, yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan 500 tahun. Baik, maka dia kata di sini bagi ulama itu, ini kita dah sentuh pada kuliah yang lalu, iaitulah ulama akhirat, ulama yang beramal, ulama yang soleh, bukan ulama jahat atau ulama buruk ataupun ulama su. Jadi ulama akhirat, ulama yang beramal, yang membawa masyarakat atau umat kepada Allah dan Rasul ini, ulama yang begini, ulama ni apa? Orang yang berilmu lah, orang yang berilmu. Tapi ada syarat-syarat khas dia. Di antara yang pernah saya sebut, al-ulama itu syaratnya iaitulah paling kurang pakar dalam 12 bidang. Pakar. Nak pakar dalam satu bidang makan 4 hingga 5 tahun. Sebab tu nak jadi ulama biasa dia akan sekolah agama, pondok ke madrasah ke ribat ke daripada kecil. Dia tak boleh daripada hijrah, daripada sekolah menengah ke apa. Boleh nak jadi ulama kalau start umur 20-30. Tapi jadi ulama umur 80, umur 90 baru boleh jadi ulama. Sebab makan masa. Baik. Maka ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat mukminin. Beberapa pangkat di atas pangkat mukminin, iaitulah orang mukmin itu mempunyai darjat di sisi Allah. Tetapi ulama melebihi ketinggian darjat orang mukmin. Itu maksud dia. Maka ulama ni dia ada beberapa pangkat di atas pangkat orang beriman. Orang beriman ni dia ada darjat di sisi Allah, tetapi ulama melebihi darjat orang beriman. Kerana apa? Kerana kemuliaan ilmu. Sebab tu dia tinggi lebih daripada orang beriman. Baik. Tinggi dia berapa beza tu? 700 pangkat. Beza ulama dengan orang beriman ni, beza pangkat orang beriman dengan pangkat orang, iaitulah ulama 700
pangkat. Yang antara tiap-tiap 2 pangkat itu ma bainad darajataini masiratu 500 am. Yang antara tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanan 500 tahun. Bayang, 700 pangkat. Beza antara ulama dengan iman. 700 pangkat. Tiap-tiap 2 pangkat jarak dia perjalanan 500 tahun. Kalau pangkat 1 ke pangkat 2 500 tahun, pangkat 2 ke pangkat 3 1000 tahun. Perjalanan punya jauh. Ini 700 pangkat. Tak terbayang. Ini Allah mengangkat darjat ataupun kedudukan ulama. Sebab itulah ulama ni kalau dia soleh, dia beramal, inilah darjat dia di sisi Allah yang kita sedang bicara. Tapi kalau dia ulama yang bohong, jahat, buruk, mengajak zahirnya mengajak umat pada Allah dan Rasul, tapi dalam hati dia sendiri penuh dengan sampah. Apa sampah? Nak pangkat, nak dunia, nak duit, nak orang muliakan, nak jawatan, nak kuasa. Jadi dia je lah yang tahu. Maka dia dekat dengan apa? Dajjal. Ulama-ulama buruk, jahat inilah yang dipanggil ulama su', tentera-tentera Dajjal. Baik. Maka elak. Untuk kita selamatkan lidah kita daripada menghukum satu-satu ulama, nampak kriteria ataupun ciri-ciri ulama jahat, kita minta lindung dengan Allah. Jangan kita pergi taib sebar ni lah ulama dunia, ulama jahat, ulama apa, nanti kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita taib, apa yang kita tulis, atas apa yang kita cakap. Kalau yang layak tuduh dia ulama jahat dengan hujah begitu begini, sama-sama ulama juga tak apa. Kita orang awam. Tapi kita tak nafi kalau dia ada buat jahat tu, kita tak nafi. Cuma kita tak nak menuding jari saja. Sebab tu kita minta lindung dengan Allah. Dan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Artinya, ini surah Fatir. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Shadaqallahul azim. Artinya, arti firman Allah, hanya senya yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada hamba Allah itu, iaitu ulama. Surah Fatir ayat 28. Surah Fatir kalau tak silap surah yang ke-35 dalam Quran. So cek betul tak betul? Sebab surah Fatir sebelum surah apa? Surah ke-36 surah apa? Yasin. Ingat surah Yasin. Sebelum surah Yasin surah Fatir. Kita tengok betul tak betul? Ya. Surah Yasin surah ke-36. Sebelum surah Yasin tu surah Fatir surah ke-35. Ini surah Fatir ayat 28. Ayat 28. Surah Fatir surah ke-35 ayat 28. Hanya senya yang takut akan Allah itu daripada hambanya itu, iaitu ulama. Daripada kalangan hamba-hamba Allah, yang paling takut dengan Allah adalah al-ulama. Habis Ustaz, macam ni yang ulama yang tak takut dengan Allah, ubah hukum Allah, fatwa menyebelahi pemerintah yang zalim begitu begini. Sebab tu Imam Ghazali dan ulama-ulama sebelumnya, bahkan Nabi sendiri sebut yang Nabi paling takut adalah ulama jahat. Jadi dua golongan lah ulama ni, ada jahat, ada baik, ada buruk, ada baik. Yang jahat ni lah tentera Dajjal, yang paling Nabi takut daripada Dajjal sendiri. Pasal Dajjal orang tahu dah dia memang nak sesatkan umat. Tapi yang tentera Dajjal iaitu ulama jahat,
Zahir dia pakaiannya pakaian ulama. Zahirnya pakaian macam mana? Pakaian sunnah. Tapi bawa masyarakat pada pecah belah, tak nak beramal. Nah, walaupun mulut tu nampak macam bawa pada Allah dan Rasul tapi tidak. Tu sebab tu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, aku paling takut ulama yang jahat berbanding dajjal tu sendiri. Mafhum secara ringkas apa yang Nabi sebut. Nah, jadi surah Fatir surah ke-35 dalam Quran ayat ke-28 tu Allah kata hanya senya yang paling takut kepada aku, takut kepada Allah tu daripada hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Faedah dalam surah Fatir juga surah ke-35 ayat 1. Surah Fatir surah ke-35 ayat 1. Itu Allah sebut apa tu? Itu dalil malaikat ada kepak. Ingat je tak? Cucu ke tanya, nak tanya, betul ke malaikat ada kepak? Betul lah. Mana tahu? Nak cerita orang putih. Dalil cerita orang putih ada kepak. Nah, angel. Ada kepak. Orang putih. Mana dia tahu? Orang putih tu mana tahu dia buat angel tu ada kepak. Walhal kita punya dalil cukup kuat dalam Quran. Nah, surah Fatir surah ke-35 sama surah yang kita sebut tadi ayat 1. Allah cipta malaikat dengan 2 kepak, 3 kepak, 4 kepak dan Allah boleh letak berapa kepak yang Allah nak letak. Itu bahasa secara ringkas terjemah dia. Nah, sebab tu malaikat Jibril 600 kepak, 300 kepak kanan, 300 kepak kiri. Kepak bukan bulu pelepah. Bulu pelepah, selai kepak. Satu burung ada berapa kepak? 2. Malaikat Jibril belah kanan 300 kepak, belah kiri 300 kepak, 600 kepak. Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril alaihissalam punya agung tu, dia boleh berteduh di bawah, satu kepak malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Malaikat Israfil berapa kepak? 600 juga. 300 kanan, 300 kiri kepak dia. Tapi besar dia tu, malaikat Jibril boleh berteduh di bawah satu kepak Israfil. Dan malaikat Israfil boleh berteduh di bawah satu kepak Izrail, malaikat maut. Keagungan Allah mencipta malaikat. Sebab tu tok guru kami kata apa? Kita ni malaikat tengok kat muka bumi ciput je macam semut. Tapi dia punya melawan Allah, dia punya tak nak semayang, dia punya lawan Allah, dia punya tak nak ikut Nabi tu. Macam samsing benar atas muka bumi ni. Malaikat tengok tunggu perintah je. Allah kata azab, dia tenyih je kita macam kita tenyih semua. Nak cerita agungnya malaikat-malaikat Allah. Baik. Dan berkata pengarang rahimahullah. Jadi satu tadi kita sebut darjat ulama 700 darjat lebih tinggi daripada orang beriman. Itu darjat ulama. Dan Allah kata dalam surah Fatir ayat ke-28, surah ke-35, hanya senya hamba Allah yang paling takut dengan Allah adalah ulama. Ini golongan yang kata ulama. Bukan mudah. Sebab apa? Ulama juga ada ujian. Ujian apa? Penyakit hati. Penyakit hati ni semua orang ada, kecuali Nabi dan Rasul tak ada. Dia, ayah-ayah, ibu-ibu, penyakit hati ni, kita ambil contoh mudah. Kita tak nak sebut spesifik lah, riya, sum'ah, takabur, ujub. Kita tak sebut spesifik, kita sebut secara umum penyakit hati ni. Gaduh. Satu-satu profession ataupun bidang ni, bila dia gaduh, dia mesti gaduh dengan bidang yang sama. Contoh paling dekat ni surau. Imam gaduh dengan siapa? Imam lah. Bilal gaduh dengan siapa? Bilal. Jarang imam gaduh dengan Roja. Tak ada. Imam 3 kata, imam 1 baca je sedap, tapi selalu datang lewat, kadang tak tugas. Ada dia gaduh kan. Bilal pula, alah konon Bilal lagi ni nak elau ni, buat kerja lain malas. Noja gaduh dengan noja, cikgu gaduh dengan cikgu, orang teksi gaduh dengan orang teksi. Jarang orang bas gaduh dengan orang teksi, tak ada.
Grab dah dengan siapa? Taksi kan? Grab kan tak puas hati. Taksi kan tak puas hati Grab ni wujud. Kan? Sebab apa? Dia punya cari makan tu dah ringkas cerita gitulah nampaknya kan. Ada orang pas sakit hati dengan orang Grab? Tak ada. Ustaz ke ada mana ustaz? Kan gitu. Penyakit hati. Ulama dengan ulama. Bila ulama ni dah banyak pengikut, ulama lain pula sakit hati. Dia ingat ramai pengikut tu dah betul lah tu. Wahai tuan-tuan sekalian, dia mengasut orang jangan ikut ulama tu, ikut dia. Selama mana orang ikut mana jemaah, mana ulama pun, kalau dia ikut tu menuju Allah dan Rasul, ahlan wa sahlan, biarkan. Baguslah. Yang kita sakit hati kenapa? Kan saya dah sebut perkara ni. Tapi kita sakit hati sebab apa? Nak orang ikut kita, nak orang ikut jemaah kita. Ini masalah hati. Baik. Allahu Rabbi. Itu sebut tentang ulama. Kerana apa disebut tentang ulama ni? Kerana darjat kedudukan ilmu. Kan disebut sini bab apa ni? Ilmu bermanfaat. Dan setengah daripada beberapa hadis itu, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibn Hibban al-Iraqi. Artinya hadis ni riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn Hibban. Artinya arti hadis, arti kalam Rasulullah SAW, segala ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya. Ini terjemah secara perkataan by perkataan, word by word. Segala ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya. Terjemah ringkas dia, ulama adalah pewaris para nabi. Sebab dalam riwayat lain Nabi kata, aku tak tinggalkan dinar atau dirham pada anak beranak atau umat aku, tapi aku tinggalkan, aku wariskan ilmu. Sebab tu ada dirham, ada dinar, tak ada ilmu, hina. Bukan kita tolak dirham dengan dinar tu, duit lah. Bukan kita tolak duit. Ada duit tak ada ilmu, hina. Tapi ada ilmu, tidak ada duit, tetap mulia di sisi Allah. Tapi dekat mata manusia macam mana? Tak ada ilmu, ada duit, mulia. Walaupun bodoh. Bukan saja dah lah tak ada ilmu, bahasa kasarnya jahil lah, bodoh. Tapi ada duit, jadi mulia. Silap-silap ada jawatan pula. Walhal jahil tu, diberi kuasa, diberi jawatan. Kenapa? Ada duit. Jumpa tak? Akan tak jumpa. Ayah-ayah dengan ibu hidup lagi lama daripada saya. Akan tak jumpa. Berlambat. Kerana duit, dapat pangkat bukit. Walhal jahil. Allahu Rabbi. Ingat satu pesan. Saya tak ingat sama ada pesan ni daripada Nabi SAW ataupun daripada sahabat. Kalau tak silap daripada hadis. Apa nasihat dia? Terjemah dia. Barang siapa yang menghormati orang kaya. Jaga kalau yang jadi orang kaya. Barang siapa, ni bukan suruh jangan jadi kaya. Jadi kaya. Islam kena kaya. Supaya apa? Bayar zakat besar. Boleh tolong banyak fakir miskin. Boleh tolong lepas hutang ramai orang. Boleh tolong bayar zakat lambat-lambat. Kita kalau kaya, tengok amil tu amil. Ambil duit zakat. Tengok amil kejar kita ni. Betul? Besar pendapatan, besarlah zakatnya. Baik. Barang siapa yang menghormati orang kaya dan yang dihormati itu barang siapa yang menghormati orang kaya yang soleh. Orang kaya soleh. 2 poin, orang kaya dan soleh. Barang siapa yang menghormati orang kaya yang soleh,
tetapi dia menghormati kekayaannya, bukan solehnya, maka hilang 2/3 agama dalam diri dia. Nah, barang siapa yang hormat orang kaya yang soleh, tetapi yang dia hormat tu kekayaan orang tu, bukan soleh orang tu, kekayaan orang tu yang dia hormat, maka hilang 2/3 agama dalam diri orang tu. Apa maksud mudah hilang 2/3 agama dalam diri orang tu? Hilang maruah. Nah, nak hormat orang kaya, biarlah hormat solehnya. Itu orang kaya soleh kita hormat. Hormat pula hormat kaya dia, tapi dia soleh. Tapi kita bukan hormat kesolehan dia, kita hormat kekayaan dia. Hilang maruah kita. Dah kalau orang kaya yang tak soleh, buat jahat pula lagi, hormat, ya Tan Sri, ya Datuk, ya YB, ya. Jadilah angguk geling dah. Nah, pasal apa? Duit. Nah, takut nak cakap benda betul, takut nak tegur. Nah, kalau tegur hilang duit, kalau tegur hilang elang. Ni. Nah, hilang maruah. Nampak baik. Jadi, habis ustaz, kalau orang kaya yang tak soleh kita nak hormat macam mana? Ya, hormat sebagai manusia. Hormatlah. Hormat sebagai sesama manusia. Jangan hormat kaya ni tu. Bila kita hormat kerana dia sesama manusia dengan kita, bila dia salah kita berani tegur. Kan berani. Datuk, tak boleh buat macam ni. Ini makan benda haram ni. Kenapa tu Haji? Ini kan harta anak yatim. Mana boleh makan tu Haji macam ni? Tak boleh tu Haji. Tak boleh. Saya tak tahu. Rupanya dia tak tahu. Tak apa lah. Bukan dia sengaja nak buat jahat, rupanya jahil. Kita tegur, dia tahu. Nah, nampak tak? Jadi sebab apa tu kita hormat sesama manusia. Tapi kalau kau hormatkan kaya dia tu, sebab kita dapat manfaat daripada kaya dia, tegur lah. Malah tegur. Macam nanti kan hilang tak dapat. Gitulah keadaan dia. Baik. Khair. Sambung. Ingat, bukan mudah nak jaga maruah, apatah lagi bila kita ada satu title iaitu agamawan. Sebab itulah ulama ni, jika benar-benar dia ulama yang soleh, dia tidak takut miskin, dia tidak takut hilang jawatan. Tengok saja ulama-ulama yang soleh, apatah lagi ulama soleh itu daripada kalangan ahli bait, para habaib yang kadang hidupnya sederhana, tak kaya. Kerana apa? Rasulullah SAW majoriti keturunan dia tak kaya. Kecuali cucu-cucu dia ada yang kaya. Kan? Tu siapa? Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan, dengan lagi seorang sepupu dia ke apa. Tu. Baik. Khair. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka ingat, sebab tu kita wajib menghormati para ulama. Sebab tu kalau ulama itu jahat, sebab tu saya kata selamatkan jari dan lidah kita. Jangan lancang sangat bercakap. Kalau tuan-tuan yakin dengan hujah tuan-tuan, cakaplah. Nanti yang ditanya tuan-tuan. Kita yakin, tapi kita nak selamatkan daripada kita mentohmah. Dia biasanya kalau kita yakin cakap tu, maksiat yang dibuat oleh ulama tu jelas, tak boleh nafi dah. Tak apa cakap, memang jelas dah. Kita pun dah tak ada nak takut-takut dah. Tapi macam jelas tak jelas benda dia buat ni, bukti pun macam tak berapa nak kuat. Jangan cepat-cepat tohmah, biar orang pihak berkuasa ke apa ke buat kerja. Dan pula ada dalam beberapa riwayat yang lain mengatakan, ulama ni kalau dia tidak beramal dengan ilmu dia, dia tak buat maksiat. Ulama ni tak buat maksiat, hanya saja dia kurang amal ilmu yang dia ada. Jangan cepat sangat katalah tuan syekh ke, tok guru ke, dia ni berilmu, tapi dia mengamalkan ilmu tu kurang. Dia tak buat maksiat, kurang beramal saja. Jangan cepat sangat kata. Sebab apa? Keilmuan dia banyak bagi manfaat pada masyarakat, menyatukan masyarakat, ajak masyarakat beramal,
banyak memberi manfaat, faedah pada masyarakat. Hanya saja dia tak beramal dengan ilmu dia malas tu, itu nanti dia dengan Allah. Kita jangan kata dia macam tu. Ada riwayat dia, ada pesanan yang begitu. Nah, ini kita tengok, alah Tok Guru tu time ceramah kau main, tengok dia tak buat juga. Senyap. Dia tak buat, dia akan ditanya. Kita cakap pasal aib dia tak beramal, kita pun akan ditanya. Nah, bahkan dosa kita lebih besar. Sebab apa? Umpat. Jaga elok. Jaga elok. Pelihara lidah masing-masing. Sekalipun dia kurang beramal, dia tetap memberi manfaat pada masyarakat supaya beramal dan menjadi baik. Bukan dia suruh dia jahat. Kat situ. Benda ni halus. Baik, terus. Dan sabda Nabi SAW, afdalun nasil mu'minul alim alladhi in ihtija ilaihi nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsah. Sadaqa Rasulullah SAW atau kama qala, rawahul Baihaqi. Artinya, riwayat Al-Baihaqi, artinya arti hadis Nabi SAW, yang terlebih afdal daripada manusia itu iaitu mukmin yang alim. Jika dikehendaki orang kepadanya, kepada mukmin yang alim, nescaya memberi manfaat ia. Mukmin yang alim ni terjemah mudah apa? Ulama lah. Orang beriman yang berilmu, ulama Jika dikehendaki orang kepadanya, kepada ulama, nescaya memberi manfaat ia ulama akan dia, akan orang. Dan jika dikayakan daripadanya, daripada ulama, nescaya mengkayakan ia ulama akan dirinya, diri ulama. Yakni jika orang tidak perlu daripadanya, daripada ulama itu, nescaya ia ulama terkaya daripada orang. Baik, hadis ni sebut apa? Yang terlebih afdal daripada kalangan manusia tu, samalah tadi. Apa dia? Darjat ulama tu lebih tinggi daripada orang beriman. Minta yang baca Quran tu slow sikit, mengganggu orang mengaji majlis ilmu. Slow down. Slow down. Sampai ayah tu tengok suara dekat situ. Saya nak tegur tadi, takut dia mengganggu. Baik. Sama juga dengan riwayat yang tadi. Ulama itu darjatnya lebih tinggi daripada orang beriman. Maka di sini disebut yang terlebih afdal daripada manusia itu adalah orang beriman yang alim, mukmin yang alim, iaitu al-ulama. Jadi dalam darjat manusia-manusia ni, orang beriman ada darjat di sisi Allah, ulama tinggi 700 darjat lebih tinggi daripada orang beriman. Jika dikehendaki orang kepadanya, nescaya memberi manfaat ia akan dia. Masyarakat orang beriman ni semua berhajat kepada ulama, ulama boleh bagi manfaat. Ilmu lah. Orang tanya, boleh jawab, minta nasihat, bagi nasihat, ajak kepada kebaikan. Tu. Jadi masyarakat berhajat, berkehendak kepada orang alim ini, orang alim ini dapat memberi manfaat, faedah. Dan jika dikayakan daripada ulama itu, nescaya mengkayakan ia akan dirinya. Maksud kata apa? Yakni jika orang tak perlu pada tok guru tu, orang masyarakat ni tak ambil indah tok syekh ni, tak ambil indah tok guru ni, tak ambil indah orang alim ni, tak ambil indah, entahlah apa, orang tak irau kat dia, nescaya orang alim itu terkaya daripada orang. Apa maksud dia? Orang alim tu tak berhajat pada masyarakat. Ini mulianya orang alim. Tok guru ataupun ulama kita sebut. Jadi ulama, masyarakat berhajat pada dia, masyarakat dapat manfaat. Ulama tu boleh bagi faedah, boleh bagi manfaat.
Tapi kalau masyarakat tak berhajat kepada ulama, tak berkeperluan pada ulama, dia tak hirau ulama ni, dia tak minta apa-apa. Nah, nasihat tak minta apa pun, tak hirau. Kadang ulama tinggal kat taman ni pun masyarakat taman ni tak tahu. Maksud tu tak hirau. Ada apa-apa jadi kat ulama tu tak. Ulama tu tidak berhajat kepada masyarakat. Nah, baik. Dekat situ. Yang dikatakan kemuliaan para ulama. Masyarakat berhajat pada ulama, masyarakat bagi manfaat. Masyarakat tak berhajat kepada ulama, ulama tak berhajat pada masyarakat. Itu bahasa ringkas ni. Allahu Rabbi. Baik. Dan sabda Nabi SAW, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilm, rawahu Ibnu Nu'aim. Artinya, arti sabda Nabi SAW, yang terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuwah, pangkat kenabian itu, iaitu ahlul ilm, ahli ilmu. Jadi yang terlebih hampir manusia ni pada pangkat kenabian adalah ahli ilmu. Pangkat kenabian, manusia dia yang bukan nabi, bukan rasul, dia manusia biasalah. Ada dosa seperti ulama, aulia, salihin, syuhada, siddiqin, semua ada dosa. Yang tak ada dosa maksum adalah nabi dan rasul. Tapi manusia ni dekat dia punya darjat dengan kenabian tu, pangkat dia menghampiri pangkat kenabian adalah siapa? Ahli ilmu. Apa ahli ilmu? Al-ulama. Ini kemuliaan ilmu Allah letakkan di satu-satu hamba dia. Baik. Maka orang alim dengan para nabi sebenarnya kalau tak kerana martabat kenabian itu, pasti setaraf martabat mereka. Ini Syekh Qurai hadis ni. Kalau tak kerana pangkat kenabian, nescaya nabi dengan ulama ni sama level. Hanya kerana dia nabi, pangkat di atas satu. Tu kenabian dengan ulama, dekatnya darjat mereka. Kita orang beriman yang ilmunya tak tahu mana, 700 pangkat bawah daripada al-ulama. Sebab tu kita orang awam, dalil kita apa? Kata-kata ulama, hujah-hujah ijtihad para ulama, fatwa-fatwa para mufti. Itu dalil kita. Hanya saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam bab akidah, dalam memahami akan ketuhanan, kenabian, bab ilahiyat dan nubuwah, pada bab akidah tu dalilnya tak dapat tidak wajib tahu dalil daripada Quran dan hadis. Bukan kita nak berinteraksi secara direct, tidak, tapi kita ambil dalil Quran dan hadis tu untuk jazamkan akidah. Dan Al-Quran itu pula terdiri daripada ayat yang muhkamat, bukan yang mutasyabihat. Itu dah sebut dah pada kuliah yang lalu. Kelupa ayat mutasyabihat, ingat? Kena minggu lepas makan mi goreng semua hilang. Kena Char-Kway-Teow, bakso, mi rebus hilang. Mutasyabihat, dia banyak makna, dia banyak kemungkinan makna dia. Seperti apa? Saya buat contoh dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman tu nama siapa? Allah. Istiwa di atas arasy. Tu ayat mutasyabihat. Kalau terjemah ikut sebiji-sebiji, Allah beristiwa di atas arasy. Di atas ni kan tempat. Kalau Allah atas arasy, istiwa tu kita tak terjemah apalah. Tak terjemah duduk ke apa ke. Bila kata istiwa gitu tu atas. Sebut atas, kalau ambil sebiji-sebiji makna gitu, boleh jadi memang atas tu bertempat. Itu kata ayat tu mutasyabihat, banyak ihtimal, kemungkinan. Maka tak boleh jadi dalil akidah. Dua, Allahu tadi tu surah apa saya lupa yang lagi, surah Allah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa tu kalau tak silap surah Taha ayat 5.
Surah Taha surah ke-14, surah ke-20 ayat 5. Surah ke-20. Surah Taha surah ke berapa? 20 Imam mana? Betul tak? Surah ke-20. Betul. Ayat 5 kalau tak silap. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tu ayat mutasyabihat. Maka kena pada takwil ataupun tafwid yang ambil makna dia melayakkan dengan sifat Allah. Jadi istiwa tu apa? Yang kata Allah atas arasy tu bukan atas bertempat tu, atas tu duduk tak. Allah Maha Kuasa situ. Ni ringkas-ringkas ni. Bukan nak muzakarah bab akidah. Nanti bab tu masuk bab akidah nanti. Habis bab ilmu bermanfaat, masuk bab fadilat penuntut ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah nanti masuk bab akidah. Betul? Betul. Sebab kuliah sini mujurlah, kadang sebulan 2 kali, kadang sebulan sekali. Pasir Pelangi kuliah seminggu sekali, memang straight aja. Saya pun memang jarang cuti kuliah. Dia orang dah nak masuk sifat wajib bagi para rasul. Kitab sama. Pasir Pelangi. Sini maklumlah kita punya kuliah tu sebulan 2 kali, itu mana yang sempat. Jadi itu yang kata makna istiwa atas arasy tu, maha kuasa Allah atas segala alam ni. 2. Surah An-Nur ayat, saya lupa ayat berapa. Surah An-Nur surah ke-24. Allahu nurus samawati wal ard. Nur, Allahu nur tu diambil ayat mutasyabihat tu, dia kata Allah ni cahaya. Allah ni cahaya. Ada satu pahaman akidah yang sesat, mungkin dah ditangkaplah kes lama. Saya lupa kat kota ke kat Muar. Dia faham Allah ni warna. Jadi semayang-semayang dengan ajaran syekh ni, semayang sampai nampak warna gitu, Allah tu. Jadi ada yang nampak purple, ada nampak biru, ada nampak kuning, ada nampak pink, ada nampak coklat, macam-macam. Saya dah mula nampak syekh. Semalam saya nampak macam purple kuning gitu. Allah. Itu warna. Yang ni dia ambil dalil Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah tu cahaya. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, dan juga kalau tak silap tafsir Al-Qurtubi, semua tafsir ayat tu, nur situ, cahaya tu adalah apa? Allah memberi petunjuk pada kedua langit dan bumi. Bukan Allah tu cahaya. Maka itu ayat mutasyabihat, sebab dia punya makna boleh banyak kebarangkalian, maka tertolak ataupun lemah menjadi dalil akidah. Maka nanti bila masuk saya nanti bila masuk bab akidah dalam kitab Bidayatus Salikin ni, saya akan bawa huraian sifat 20. Sebab apa? Dalam kitab Bidayatus Salikin ni dia hanya senaraikan aja sifat 20 tu. Sifat wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah hingga akhir. Jangan senarai je. Saya tak boleh biar benda tu senarai gitu saja. Maka saya ambil huraian sifat 20 masuk sini. Memang pada bab akidah tu mungkin lama sikit. Biar lama supaya kita mati. Kalau tak sempat khatam akidah yang sahih, dimaaf pada kita atas jahil kita. Sebab apa? Sedang mengaji. Nak dapat tu, maaf tu. Kita mati dan kadang tak sempat khatam, masih belum faham betul jazam akidah kita, mati walhal kita sedang menuntut ilmu akidah, dimaaf. Berbanding orang yang jahil tak nak mengaji, mati dalam jahil, tak dimaaf, bahkan diazab kerana akidah tidak sahih. Jadi insyaAllah kita bagi laluan azan isyak, kita sambung 10 minit, lepas kita solat insyaAllah. Nanti saya akan bagi beberapa ayat, 1 atau 2 ayat tentang ayat muhkamat. Itu 2 contoh tadi ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam bishawab. Bagi laluan azan isyak insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.
Qala al-mu'allif rahimahullah. Artinya arti hadis Nabi SAW yang terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuwah itu, pangkat kenabian itu, iaitu ahlul ilm, ahli ilmu. Baik, kita menyambung tadi tentang yang kita sebut ayat mutasyabihat atau ayat muhkamat. Maka ayat muhkamat saya buat dua contoh. Contoh pertama, surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 11. Surah ke-42 ayat 11, surah Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Nah, selalu baca ayat tu. Mana? As-saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tak perasan? Sebab dia putuskan ayat tu. Nah, as-saburul ladzi laisa kamitslihi, berhenti tu. Wa huwas sami'ul basir. Nah, surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 11. Laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu yang seumpama Allah, yang menyamai Allah. Ayat tu nafi. Nah, ayat tu nafi. Ayat tu maksud kata ternafi segala kesamaan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', kemudian isbat wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita nafi dulu, Allah ni langsung tak ada persamaan dengan makhluk, nafi dulu. Kemudian kita tetapkan isbat, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maksud kata mendengar Allah memang tak sama dengan makhluk. Bukan telinga, bukan Allah ada telinga tapi tak sama dengan telinga makhluk. Allah ada tangan tapi tak sama dengan tangan makhluk. Cakap macam ni berdosa besar, hukum fasik. Nah, semalam pun saya hurai dah 3 ni malam ketiga hurai bab akidah. Pasal hari ni dengan arithna ya Rasulullah syirik, istighasah. Istighasah syirik, sifat 20 bid'ah syirik, apa lagi? Dah melampau buat-buat ni. Nah, sampai dah 3 malam ni memang kuliahnya kuliah tauhid. Selasa dekat Masjid Ulu Tiram. Isnin Masjid Ulu Tiram, Selasa Masjid Kota. Hari ini ikutkan sebut pasal ulama, tapi masuk bab akidah sikit. Nah, itu ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Contoh kedua ayat muhkamat surah ke-104, surah ke-112 dalam Quran. Apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Ayat yang itu 4 ayat muhkamat tu. Kita ambillah satu. Apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad tajwidnya lah. Surah ke-112 ayat ke-4 surah Al-Ikhlas. Nah, Allah tu tak ada yang sekufu dengan dia, tak ada yang seumpama, sebanding, seapa dengan dia, tak ada. Tu jelas. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengambil ayat muhkamat sebagai dalil akidah. Tapi puak-puak yang menyeleweng, khususnya disebut secara terang dan jelas, iaitu kaum fahaman Wahabiyah. Wahabi tetap berdegil mengambil dalil-dalil ayat Quran daripada mutasyabihat, nak juga bentang jadi dalil akidah. Tetap berdegil, walhal perbahasannya lama dah ulama-ulama akidah kita selesaikan. Nah, dia tetap berdegil nak bawa kerah kepala dia ayat mutasyabihat, nak juga jadi dalil. Jadi Wahabi di Malaysia tidak se-ekstrim Wahabi di luar negara yang boleh sampai tahap membunuh. Di antara fatwa fahaman Wahabi yang dihidupkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang diambil daripada fahaman fatwa Ibnu Taimiyah, bahawa barang siapa yang menyebut usolli sebelum sembahyang dihukum bid'ah dan dibunuh. Macam kalau Malaysia Wahabi dapat kuasa genggam JAKIM, Jabatan Agama seluruh negeri, ini yang jadi di Libya, Iraq, Syria dan seumpama, habis pertumpahan darah. Nah, Baqi' tu jadi rata pasal apa? Dulu banyak bangunan-bangunan makam para wali, makam sahabat.
Ada bangunan habis rata ini bakit. Pasal apa? Tengok pada tahun berapa? 1926 kalau tak silap. Ni fahaman Wahabi dah rata habis. Dia ada kuasa tu. Nah, jadi ingat bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah berpaksi atas dua, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bila sebut Wahabi atau Wahabiyah berpaksi atas dua, akidah Musyabbihah dan Mujassimah. Musyabbihah tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mujassimah menjisimkan, menganggota tubuhkan Allah. Nah, tuan-tuan, kalau tengok Facebook hari ni ada satu kitab dah, Tangan Allah tajuk dia. Kalau tak silap kan, kalau rajin tengok Facebook ada iklan tu, dah mula jual. Ingat itu wallahu a'lam isi kandungan dia memang secara umumnya memang sesat lah. Tangan Allah, entah apa dibahas dalam tu, wallahu a'lam. Ambil keselamatan, jangan baca, jangan beli lah. Kerana itu akidah Wahabi, Musyabbihah maupun Mujassimah. Baik, nak ceritanya ni kali ketiga dah saya cerita dah ni. Tapi tempat lain-lain lah. Tak tahulah saya dah cerita ke belum pada tuan-tuan. Ini mungkin sebagai penutup. Ikutkan tinggal satu hadis je lagi cerita pasal ilmu bermanfaat, lepas tu masuk tajuk lain. Tapi tak apa, hadis ni kita simpan untuk kuliah akan datang. Saya nak cerita tentang akidah Wahabi tentang tangan Allah ni. Ini kata menjisimkan Allah, menganggota tubuhkan Allah. Ada satu buku yang tangan Allah ni dah terjemah bahasa Melayu, Rumi pula tu, mudah orang nak baca. Anak kepada mantan mufti kita, mantan mufti Johor kita, anak Datuk Tahrir Hafizahullah. Anak Datuk Tahrir siapa? Ustaz Akmal Hafizahullah. Dia pernah pergi ke Mekah, dan ni dia sendiri tulis pengalaman di ke Mekah masa tu. Dululah diberi kitab, orang alim boleh baca kitab Arab, tak ada baris pula tu, kan, kitab Arab diberi secara percuma, dia edar kitab akidah Wahabi, edar kat Mekah secara percuma. Kita ingat hadiah lah kitab ni. Dia buka, salah satu konten dalam tu soal dan jawab. Soal dia apa? Adakah Allah bertangan? Jawab dalam kitab tu, na'am, ya, Allah bertangan. Bahkan ada sambung lagi, bahkan Allah mempunyai 5 jari. Awak, dia punya menyamakan Allah tu sebiji manusia. Itu akidah macam tu, murtad, kafir. Tapi kalau tuan-tuan, Allah ni dia ada tangan, dalil dia Quran. Allah ni ada tangan, tapi tak macam tangan kita. Fasik, berdosa besar, haram cakap begitu. Sebab tu dia ada 4 kategori menyamakan Allah. Satu, murtad, yang mana menyamakan secara total. 3 lagi, sama ada 50-50. Allah ni dengan makhluk banyak 50% sama, 50% berbeza. Yang kedua, sikit sama, banyak beza. Yang ketiga, sikit beza, banyak sama. Tiga-tiga ni fasik, berdosa besar. Tak sampai tahap kafir. Ini kerana apa? Kerana di antara kita punya jabatan agama pun, nak kata kuat, masih kuat. Walaupun jarum-jarum Wahabi ni dah mula masuk sedikit demi sedikit melalui flaw politik dan seumpamanya, wallahualam. Tapi nak cerita, PDRM kita masih kuat. Tengok Ketua Polis Johor kita siapa? Datuk Ayub Khan bin Maidin Pichi. Ketua Mamak kan. Tu dapat anugerah daripada Tuanku Sultan kita, Sultan Ibrahim. Tu. Kerana apa? Mengambil jenayah akidah ni diambil berat. Especially bab sifat 20, siapa yang membida'ah dan menyesatkan boleh ditangkap. Sebab tu perlu laporan. Hari ni puak-puak dia nak ambil tauliah jabatan agama, dia taqiyah, dia menyembunyikan kewahabian dia. Lalu dapat tauliah, ni bahaya. Jadi diulang sekali lagi, ini bukan melabel, ini memang nak menyatakan satu-satu akidah ini sesat. Kalau nak kata label, ulama-ulama besar dah label dulu dah. Apa dia? Kitab Tuhfatur Raghibin menyatakan akidah-akidah yang sesat menyeleweng, ada yang murtad. Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Mu'tazilah, ada yang sebahagian sesat, ada yang sebahagian kafir.
Termasuklah Wahabi. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dia berpaksi atas dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang terkenal dengan akidah Mujassimah dan Musyabbihah adalah akidah Wahabi. Hanya saja saya bukan ajak tuan-tuan duk nuding ini Wahabi ini bukan, jangan buat gitu. Hanya saja kita tahu mana batas akidah sesat ni, minta lindung dengan Allah, jaga anak bini keturunan kita daripada akidah yang sesat. Teruskan mengaji akidah. Kita nampak seseorang tu berakidah Wahabi, doakan dia. Bukan kita tuhmah hina satu macam. Jadi jangan duk nuding jari sedap lepas tu jadi keyboard warrior, menuduh Wahabi gini. Jangan rancak sangat, sebab tugas kita mengaji. Bukan membahas isu-isu semasa. Tak. Ngajinya sikit, bahas isu semasa bukan main. Wallahu a'lam bishawab. Tu tengok muka saya macam nak masuk dalam kepala otak saya tu. Faham betul lah tu Tengok gitu, insya-Allah tu faham betul. Mudah-mudahan. Bukan apa tuan-tuan. Hari ini mereka dah makin samsing bersuara. Jadi jaga-jaga doa tanah air kita selamat. Doa tanah air kita jangan berperang, berkecamuk. Bayangkan tadi fatwa tu sebut usuli tu macam mana pada fahaman mereka. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung pada dan sabda Nabi SAW, wallahu a'lam bishawab. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian jemaah muslimin dan muslimat, saya memohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, keterlanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak, salah dalam penyampaian jika ada. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'allim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبلة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.